Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatarifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi ilmika kain aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadina billahil hamd. Okey, rakaat pertama selepas Fatihah baca ayat 173 surah Al-Imran. Ayatnya berbunyi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selepas Fatihah rakaat pertama baca hasbunallahu. Kita duduk kira macam kita kira lah. Ustaz nak kira macam kita kira. Macam ustaz ni, ustaz guna jari kanan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 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 10. Kita jari apa dah? Jari kiri, jari kiri berjari saya tekan, ustaz tekan. Jadi mungkin ni 10. 20, 30, 40, 50, lepas tu naik balik ni. 60, 70, 80, 90, 100. Cukup. Tak payah pakai tasbih apa semua. Boleh. Mudah ya. Okey, ustaz ulang. Sajakan sembahyang sunat 4 rakaat kerana Allah Taala. Rakaat pertama selepas Fatihah baca ayat 173 surah Al-Imran. Al-Imran. Apa ayat itu berbunyi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Berapa banyak baca? 100 kali. 100 kali. Kemudian sudah tu rokok, sujud apa semua naik pada rakaat kedua pula. Okey, rakaat kedua dalam kitab ni kata pada rakaat kedua hendaklah dibaca Al-Fatihah, mecalah Fatihah tu wajib. Kemudian baca ayat 59. Ayat 59 surah At-Taubah. Ayat 59 surah At-Taubah. Berapa banyak? 100 kali. Ayat 59 surah At-Taubah, bacaan dia 100 kali. Sama dekat perkiraan dia. Rakaat kedua, ayat 59 surah At-Taubah, ayat yang berbunyi macam mana tuan semua? Hasbunallahu sayu'tinallah. Ada bunyi macam tu. Okey. Min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ayat ni ayat 59 surah At-Taubah. Dibaca 100 kali. Kena hafal lah. Kena hafal lah semua. Kena hafal. Alah pendek tu tuan-tuan semua. Okey, ustaz ulang balik. Rakaat pertama selepas Fatihah baca ayat 173. Ayat 173 surah Al-Imran. Ayatnya berbunyi hasbunallahu wa ni'mal wakil 100 kali. Rakaat kedua pula selepas Fatihah baca ayat 59 surah At-Taubah. Ayat 100 kali. Ayatnya berbunyi hasbunallahu sayu'tinallah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ustaz baca pendek-pendek. Ustaz baca pelan-pelan sekali lagi ya. Tuan-tuan semua. Hasbunallahu sayu'tinallah. Okey. Min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Rakaat ketiga. Okey, ingat tuan semua kalau 4 rakaat sunat tidak ada tahiyat awal. Kena ingat tidak ada tahiyat awal. Kalau mengikut Ustaz Azhar Hashim, dia kata kalau kita sembahyang sunat 4 rakaat tidak ada, kalau 4 rakaat berturut-turut. Maksudnya rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat. Tak ada tahiyat awal. Ingat, tak ada tahiyat awal. Lepas sujud kedua, rakaat kedua terus bangun. Allahu Akbar. Terus naik pada rakaat ketiga. Okey, rakaat ketiga kita baca apa semua? Selepas Fatihah tu semua, kita baca ayat 129 surah At-Taubah. Ayat 129 surah At-Taubah 100 kali. Rakaat ketiga, selepas Fatihah kita baca ayat 129 surah At-Taubah. Berbunyi macam mana? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sekali lagi. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya tuan-tuan tahu ayat ni kan. Kalau ayat 128 surah At-Taubah tu ayat lakot jar kan? Lakot jar. Ayat 129 tu ayat sambungan pada lakot jar. Salam balik. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau tuan-tuan baca panjang sambung gitulah. Berapa kali? 100 kali untuk rakaat ketiga. Boleh? Okey, rakaat keempat. Rakaat keempat tuan semua,
Rakaat keempat selepas Fatihah, tuan-tuan baca ayat 38 surah Az-Zumar. Az-Zumar. Ayat 38 surah Az-Zumar. Baca ayat 38 surah Az-Zumar sebanyak 100 kali. 100 kali juga. Jadi, rakaat pertama 100 kali, rakaat kedua 100 kali, rakaat ketiga 100 kali, rakaat keempat 100 kali. Okey, apa yang berbunyi dalam surah Az-Zumar tu, ayat 35 surah Az-Zumar, hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Sekali lagi, hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Pendek lah. Tadi atas yang panjang. Rakaat kedua tu panjang sikit. Rakaat ketiga pun panjang sikit. Rakaat pertama, rakaat keempat ni pendek sikit. 100. Jadi ingat, sembahyang sunat 4 rakaat, siang pun boleh, malam pun boleh. Tuan-tuan nak buat bila-bila masa semua jangan buat waktu selepas subuh dengan selepas asar sahaja. Tak boleh tuan semua. Okey, tuan-tuan nak buat bila masa boleh. Okey, kalau untuk kehidupan, untuk masalah anak-anak periksa, kita ada masalah kat pejabat, kita ada masalah orang bawah, kita ada masalah dengan orang atas, kita ada masalah dengan kerja kita, dan orang macam-macam lah urusan-urusan kerja kita tu, maka tuan semua selepas sembahyang 4 rakaat tu, tuan-tuan sembahyang tuan-tuan lepas sembahyang tu, tuan-tuan baca suratul mulk. Suratul mulk nah. Tabarakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Cuma ustaz bagi dua kan? Dua tadi ingat. Ni untuk menyelesaikan segala masalah kita. Okey, kalau untuk bab rezeki dan semua, okey tuan-tuan sembahyang 4 rakaat tadi. Ustaz ulang balik. Sembahyang 4 rakaat tadi. Satu, kalau untuk masalah rezeki, kedai tak laris, apa-apa dan semua, kalau tak laris semua, maka tuan-tuan baca surah Al-Waqiah selepas sembahyang tu. Sekali tak apa dah. Saya baca 3 kali boleh? Silakan 3 kali, tak kisah. Paling sikit sekali. Lepas baca Al-Waqiah, doa. Okey. Tapi kalau bukan masalah rezeki, tuan ada masalah kehidupan, ada masalah anak nak periksa kan, anak nak periksa SPM, COVID masih ada lagi kan. Kita dengar macam mana 2-3 hari lepas ni, macam mana pelajar-pelajar di asrama di Machang tu, di tempat askar wataniah tu semua, mereka duduk asrama, satu bas kena pergi duduk kat tempat untuk pemulihan balik. Kesian mereka nak periksa kan. Jadi kita ada masalah macam ni, tuan semua, kita sembahyang 4 rakaat. Dan selepas sembahyang 4 rakaat tu, kita jangan baca surah Waqiah, kita baca suratul mulk. Tabarakallazi tu. Tabarakallazi biar sampai akhir. Tu ustaz pecah dua. Satu untuk rezeki, satu untuk kehidupan biasa. Jadi tuan-tuan buat. Kita nak sesuatu pada Allah Ta'ala yang hebat, yang kuat, yang apa dan semua, yang banyak, kita kena buat juga dan banyak dan semua. Macam gini, kita kerja dengan bos kita lah, kita kerja. Kita tunjuk pada bos kita yang kita ni rajin kerja. Bos tu, Mat, kau pergi sana, kita pergi. Mat, kau angkat barang tu, kita angkat. Semua kita buat. Kita buat dengan penuh kerelaan kita buat. Jadi bos tengok, bagus betul si Mamat ni. Bagus betul si Mamat. Jadi maka dia akan naik gaji, dia akan bagi allowance, dia akan dekat raya Cina baru ni, dekat raya Cina baru ni dia bagi ampau lagi, dekat raya puasa dia bagi lagi. Dia bagi kelebihan lah kepada orang yang rajin. Macam kita ada satu benda dengan Allah Ta'ala, kita kena buat dalam jumlah yang banyak. Kalau ikut Tuan Guru Haji Omar baca semak, dia kata apa? Satu amalan hendaklah dibuat dengan dalam jumlah yang banyak, jangan tempoh yang panjang. Jangan. Sekarang ni tuan-tuan semua, sekarang ni semua anak-anak murid ustaz, amal 3 hari dah tanya dah, ustaz, boleh saya nak gini-gini ni? Boleh ustaz? Allah, ustaz tak ada apa-apa hari amal. Baru 3 hari. Allahu akbar. Kalau boleh biarlah lama sikit. Ada ni anak murid ustaz pun ramai ni tuan-tuan. Jadi ustaz nak beritahu gitu, please tolong tuan semua. Sebab tu ustaz kata, kalau boleh jangan gantungkan hati kita pada amalan. Tu je. Ustaz tak mahu tuan-tuan gantung hati tuan-tuan bergantung hati pada amalan. Bila tuan-tuan bergantung pada hati tuan pada amalan, maka hilang pergantungan hati tuan pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan yakin kan? Dengan amalan inilah aku jadi kaya. Dengan amalan inilah aku jadi hebat. Dengan amalan inilah aku jadi senang. Dengan amalan inilah aku beres semua. Tak macam tu tuan semua. Cuma amalan ni sembahyang 4 rakaat tadi merupakan sarana saja. Ibarat kita makan nasi, kalau kita lapar kita makan nasi. Tapi nasi itu tidak mengenyangkan kita. Yang mengenyangkan kita adalah Allah Ta'ala, bukan nasi. Kena ingat tu. Tuan-tuan sembahyang 4 rakaat ni semata-mata kena sifat kehambaan kita. Sifat nak nyatakan bahawa kita ni hamba. Bila kita hamba, kita kena buatlah kerja yang lebih, kerja yang banyak. Kita lepas tu baru kita minta pada Tuhan kita. Kita minta pada Tuhan kita, dan kita dengan Allah sama juga lebih kurang gitu tuan semua. Lebih Allah nak semua. Kita kena buat gitu. Jangan nak gantung hati kita pada amalan.
Kalau orang tanya, Ustaz kenapa? Dah tahu dah Allah Ta'ala, kita dah tahu dah Allah Ta'ala tu tahu apa kita nak buat. Kenapa kita buat sembahyang hajat lagi? Kita tahu dah Allah Ta'ala buat. Cuma Ustaz boleh jawab, dasar pada guru-guru jawapan pada guru-guru Ustaz, dia kata apa? Tujuan kita buat sembahyang hajat, kita tahu dah. Nah, kalau tuan-tuan belajar akidah ni tuan semua, ilmu Allah Ta'ala inkishaf. Ilmu Allah Ta'ala inkishaf. Iradat Allah Ta'ala dah tentu dah bila. Dan Allah cuma tunggu kudrat Allah Ta'ala saja yang buat. Tapi tuan-tuan kena ingat, tujuan kita sembahyang hajat, walau kita tahu Allah Ta'ala dah tahu, tujuan kita buat sembahyang hajat ni adalah kerana apa? Kerana nak menyatakan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan apa-apa. Sembahyang hajat itu tidak boleh memberi berkah sikit pun semua. Segala amalan-amalan yang tuan-tuan belajar Ustaz tidak boleh memberi berkah sikit pun pada tuan-tuan semua. Semua daripada Allah. Kenapa? Kerana kita ni hamba. Kita kena nyata sifat kehambaan. Kenapa tuan-tuan belajar ilmu kalimah? Belajar kalimah kerana nak nyatakan sifat kehambaan aku. Adalah tataharaku zarratun illa billah. Tidak akan bergerak walaupun satu zarah, melainkan dengan zarah. Tu dah nyatakan sifat kehambaan. Ya Allah, aku serahkan sekarang urusanku kepadamu. Betul tak dalam ibu kalimah ada. Itu semua dia nak menyatakan kehambaan kita pada Allah Taala. Tuan-tuan belajar apa tuan-tuan belajar? Tuan-tuan belajar ibu kalimah kan, tuan-tuan belajar kita kata zikir hantuah kan, tuan-tuan belajar lagu tujuh jebat kan. Semua tidak boleh memberi bekas kepada kehidupan tuan-tuan semua, melainkan semua dengan izin Allah Taala. Cuma kita belajar ni nak menyatakan sifat kehambaan kita. Kita ni lemah, dhaif, miskin, fakir tuan semua duduk pada kita semua ni. Hina duduk pada kita ni. Jadi bila kita amal ni, yang kita akan berkata, tujuan kita beramal ni nak menyatakan kehambaan kita, kehinaan kita, apa lagi? Kebodohan kita, kejahilan kita, kemiskinan kita, kefakiran kita kepada Allah SWT. Itu tujuan kita berzikir tuan semua. Bukan apa. Masalah Allah Ta'ala nak bersih hati kita ke, Allah Ta'ala nak suci hati kita ke, tu kerja dia, bukan kerja kita. Tu kerja dia, bukan kerja kita. Jangan ambil tugas Allah Ta'ala. Ini Ustaz selalu pesan pada anak Ustaz ni. Jadi kalau ulama' beritahu, baca 100 tu, ulama' dah buat dah semua. Mereka dah buat dah semua dan mereka dah dapat hasil tu. Sebab tu dia kongsikan pada kita. Cuma tu semua, mereka pun sama macam kita juga. Mereka tidak berharap pada amalan ni. Mereka berharap pada Allah Ta'ala. Dan sebab tu Ustaz ajak tuan semua, jomlah kita pergi belajar. Bila tuan-tuan tak belajar, tuan tak akan petikai. Ramai yang petikai. Ramai yang mesej Ustaz. Ada mesej Ustaz. Ramai petikai. Ustaz kalau dah tahu dah Allah Ta'ala dah apa saya ambil belajar ilmu dengan Ustaz? Dia kata. Dia tahu dah Allah Ta'ala buat gini dah. Kenapa? Tak ada guna saya belajar ilmu. Belajar dengan Ustaz. Dia cakap gitu. Di sini bagi orang cakap ni, orang tak mengaji. Orang tak belajar dah semua. Kalau Ustaz kata jahil, marah pula. Kalau Ustaz terjahil, marah pula semua. Ingat dah semua. Tadi Ustaz Azhar dah beritahu dah tadi. Tuan-tuan semua. Setiap amalan kita tanpa ada akidah yang betul dan semua, tolak semua amalan kita. Tak kira lah semayang sampai hitam dahi dan semua. Sampai melekuk dahi sini. Lekuk kena 3 pula. 1, 2, 3 sini. Ada keempat, ada setengah 4. 1, 2, 3, 4 ada. Sampai gitu dan semua. Kalau akidah tuan tak betul, Allah Ta'ala tolak amalan. Nak belajar akidah, kena belajar. Nak tahu akidah yang betul, kena belajar. Tak belajar tak boleh tuan semua. Tak kira lah tuan, kau kaya ke, ada kereta Mercedes, ada kereta BMW, kau apa-apa tuan, tak kira. Yang penting tuan semua, akidah betul. Apa itu agama? Tuan-tuan boleh cakap tak? Apa itu agama? Macam-macam keluar jawapan. Sebab apa? Kita akan keluar macam-macam sebab kita tak belajar. Kata, apa itu Islam? Kita nak Islam. Kita nak Islam. Apa itu Islam? Macam-macam tuan-tuan keluar. Macam-macam. Sebab kita tak belajar. Ini tuan semua. Sebab tu Ustaz beritahu, kalau kita dah start belajar, tak kira lah kita umur berapa tahun. Macam Ustaz umur 60. Ustaz mula belajar, misal. Ustaz mula belajar. Maka di situ tuan semua, sudah berlaku pengampunan Allah Ta'ala. Ke atas dosa-dosa Ustaz. Nak beritahu. Kena ingat tu semua. Bila kita berjalan untuk pergi belajar, sekarang ni tak boleh berjalan lah. Kita buka handphone. Sementara kita nak tunggu nak guru kita ataupun admin tu buka dia punya FB kita, situ Allah Ta'ala dah ampun dosa-dosa kita. Dan bagi orang yang belajar, setiap perbuatan salah dia tu dia akan diambil kira oleh Allah Ta'ala. Setiap perbuatan yang salah tu Allah Ta'ala tak ambil kira. Sebab apa? Sebab dia dalam belajar. Bagaimana tuan semua? Ramai Ustaz jumpa orang tak boleh baca Quran. Semua dah tua macam Ustaz, tak boleh baca Quran lagi. Tak belajar lagi, tak mau belajar lagi. Masih baca dengan Rumi lagi. Allahu Akbar tuan semua. Tu tak tanya benda lain lagi, tak tanya. Ada yang tanya haid tentang haid. Umur berapa? Umur dah 30 lebih tuan semua. Jadi selama ni tak tahu. Dah kahwin.
Suami tak tahu, isteri tak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minta jauh dah semua. Sebab tu selalu Ustaz pesan. Ada nama Ustaz pesan dia. 40 hari amal. Allah Ustaz, saya masuk 39 hari kantoi Ustaz. Terlepas. Jadi kena gostan balik ke? Kena undur balik? Kena buat balik ke? Kena buat balik. Ustaz, kena buat balik. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Sebab apa? Kalau kita letakkan diri kita kepada Allah Ta'ala, hati kita pada Allah Ta'ala, bukan pada amalan, kita tak kecewa dah semua. Kita buat saja. Kita buat je dah. Kita buat je. Macam Ustaz tertinggal. Ada sana dan ilmu pedang silat, ilmu pedang terbang dah. Ini pedang terbang. Ustaz amal. Guru beritahu amalan setiap lepas sembahyang selama 44 hari. 44 hari Ustaz beritahu. 44 hari. Jangan tinggal. Ustaz masa tu Ustaz berulang daripada Kota Baru ke KL. Ustaz naik sampai di KL, Ustaz duduk 3 hari rumah anak Ustaz jamak lah. Jamak. Dah masuk 39 hari tuan semua. Jumpa guru Ustaz datang ziarah Ustaz di Kota Baru. Assalamualaikum Ustaz. Oh, tak guru. Jangan kita. Bagaimana amalan? Alhamdulillah ada amalan. Cuma nak tanya lah. Dia tanya Ustaz. Ustaz dah pergi KL tu. Ustaz jamak ke semayang datang? Ustaz jamak lah. Jamak saya kena start mula. Allahu Akbar tuan semua. 39 hari. Ada 5 hari lagi nak habis. Tetapi tuan semua, guru Ustaz ajar dah. Jangan kamu letak hati kamu. Jangan gantungkan hati kamu pada amalan. Jangan gantung. Bila macam tu tuan semua, apa yang guru Ustaz ajar pada Ustaz pegang tuan semua. Tak kecewa lah. Tak ada Allah, ya Allah. Tak ada. Habis. Saya amal buat balik lah. Teguh. Amal buat balik lah. InsyaAllah. Tak ada masalah. Sebab hati kita tak bergantung pada amalan. Sebab tu Ustaz dah beritahu kepada anda semua, jangan gantung pada amalan kita. Jangan bila tuan-tuan gantung pada amalan. Bila tuan-tuan buat contoh ni, Ustaz bagi amalan ni kan. Ustaz bagi amalan ni. Tuan-tuan buat seminggu. Tak ada apa jadi pun. Tak ada apa. Susah macam biasa. Di situ tuan-tuan tanda hati kita bergantung pada amalan. Bila hati kita bergantung pada amalan, tak dapat apa kita nak, kita merungut. Kita semua. Kita merungut. Beratlah ni. InsyaAllah, jom kita belajar. Okey, Ustaz dah bagi contoh amalan, tuan buat ni, ada masalah, buat insyaAllah. Gantung hati pada Allah Ta'ala. Jangan gantung hati pada amalan, insyaAllah. Ustaz minta ampun, kita jumpa lagi.